Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya bertembung dengan hantu Jepun. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini saya akan kongsikan pengalaman saya bertembung dengan hantu Jepun. So, semua tahu Malaysia merupakan tanah jajahan Jepun. So, banyak tempat-tempat merupakan bekas kawasan Jepun. Dan ada beberapa kawasan namanya seperti nama Jepun. Seperti kalau macam di Tawau, ada nama Kuhara, Kabota, Yamamoto. Semua itu adalah kawasan-kawasan bekas tempat tentera Jepun dahulu. So, jadi apabila Malaysia ini bekas jajahan Jepun, so banyaklah cerita orang tentang hantu Jepun. Ada yang menceritakan beberapa kawasan-kawasan di Malaysia ini dijadikan sebagai tanah perkuburan Jepun. So banyak cerita mengenai orang ternampak dan terjumpa dengan hantu Jepun. Jadi begitu juga dengan saya pun ada pengalaman bertembung dengan hantu Jepun. Saya tidak tahulah hantu Jepun atau tidak, tapi berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya jumpa, memang dia hantu Jepun. So, macam mana ceritanya? Jom kita mulakan. Cerita ini berlaku ketika saya sekolah menengah dan tinggal di sebuah asrama. Okey. So, seperti biasa kalau asrama, hari Jumaat dan malam adalah hari paling bebas. Okey, free night kata orang. So, warden memberi kita kelonggaran untuk tidak ada belajar, okey, tidak ada study pada malam tersebut dan bebas malam tersebut kau membuat apapun. Okey, sama ada kau nak lepak-lepak di kawasan sekolah, nak minum-minum, nak bertelefon dengan keluarga, okey, boleh bebas, boleh lakukan apa saja. Jadi kebetulan masa tu saya masih lagi umur tingkatan 1 dan tingkatan 2, tingkatan 1 saya ingat. Okey, tingkatan 1. So, naluri kanak-kanak tu masih ada. Jadi saya bersepakat dengan rakan-rakan saya untuk bermain polis sentri. Okey. Polis sentri ni macam ada polis dan ada penjahat, kau bekerja-kejar lah. So, kami ambil inisiatif untuk bermain di padang sekolah kami. Padang sekolah kami tu sangat luas. Dan yang paling gila, kami main polis sentri tersebut pada waktu malam selepas isyak. So, memang gelap lah kawasan padang tu. Memang lampu pun hanya lampu di tepi-tepi padang seperti lampu perumahan, lampu kedai, lampu sekolah, dan padang tersebut pun hanya nampak samar-samar. Kami ambil inisiatif bersama rakan-rakan kami untuk bermain di padang tersebut walaupun malam. Tapi sebelum kami main, kami minta kebenaran dengan warden kami dahulu. Jadi kami jumpa warden kami lah. Masih kanak-kanak riang tingkatan 1, naluri budak-budak tu masih ada lagi. So kami beritahu warden kami, cikgu, kami mau main di padang, main polis sentri. Jadi cikgu pun, oleh kerana free night, lagipun kau main pun di kawasan sekolah juga. So warden kami, okay, no problem. Yang penting kamu jangan buat hal, jangan bergaduh, jangan menceroboh, jangan mencuri. Kalau nak main, mainlah. So kami pun gembira lah, yeay. Lebih kurang 20 orang lah kami bermain di padang tersebut. So apa lagi, kami pun pergi ke padang bagikan kumpulan. Jadi menurut cerita, menurut cerita sini-sininya, padang sekolah tersebut merupakan tanah perkuburan Jepun. Saya pun tidak tahu, tapi itu cerita-cerita sininya lah. So kami pun apalagi lah, ambil lah posisi masing-masing untuk jadi polis sentri. Kau kejar triangle lah menjadi rumah, triangle sebelah sana menjadi rumah. Kami pun pencuri lari dan polis akan tangkap. Okey, kemudian kumpul, kemudian tampil. Untuk lepaskan kawan dari penjara, kau kena tampil. So memang seronok lah malam tersebut. Jadi memang suasana meriah lah kami di padang. Dan security pun ada nampak kami bermain di padang tersebut. Dan security pun tidak hirau lah sebab kami sudah mendapat kebenaran daripada warden. Lagipun kami bukannya melakukan apa-apa pun, hanya sekadar berlari dan bermain. Yang syoknya kami main pada waktu malam. Jadi kata orang, kau nampak kawan kau samar-samar juga. So peliklah permainan kami pada malam tersebut kerana kami main pada waktu
malam. Dan ia satu suasana yang baru, kau main polis sentri dalam keadaan gelap. Jadi memang itu pengalaman yang paling manis lah saya dengan rakan-rakan saya. Namun begitu, ada sesuatu yang berlaku ketika kami main di padang tersebut. Ketika kami sedang asyik main, tiba-tiba kami nampak ada satu gerombolan ramai orang, seperti lebih kurang 20 hingga 50 orang, tapi mereka hanya berdiri di tepi padang. Okey? Dan kami berhenti bermain, semua berhenti. Sebab kami nampak samar-samar dia seperti macam ada cahaya macam perumahan di belakang mereka tu. Jadi kau nampak bayang-bayang orang berdiri ramai. So kami pun berhenti bermain lah. Satu, kami bukan takut apa-apa pada waktu tersebut. Kami takut itu adalah penceroboh. Okey, penceroboh yang masuk sekolah kami. Jadi kami berhenti dan kami berkumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan, dan kami heran siapa yang berdiri di tepi padang dan ramai. Jadi kami takut itu adalah sekumpulan gangster. Jadi kami tegurlah, "Oi, tak boleh ceroboh sekolah. Pulang," kami cakap begitu. Tapi mereka hanya berdiri diam saja. Kami pelik lah. Kami tidak nampak muka. Okey, sebab suasana memang gelap, yang ada hanya cahaya perumahan di belakang mereka lah. So hanya nampak bayang-bayang saja. Kami pelik, siapa? Adakah, kami pun heran, adakah mereka yang ingin main polis sentri bersama kami? Tidak tahu. So kami tegur sekali lagi. Oleh kerana kami nampak seperti orang yang lebih dewasa, so kami panggil abang lah. "Abang, tidak boleh masuk ke sekolah kami tanpa kebenaran. Ia menjadi satu kesalahan apabila kamu menceroboh sekolah." Dan sekali lagi mereka hanya berdiri diam di tepi padang tersebut. Jadi kami sudah tidak selesa lah untuk bermain, sebab ada individu yang kami tidak kenali berada di padang tersebut. Jadi kami cuba, kata orang, cuba melihatlah mukanya, tapi tidak nampak. Memang tidak nampak. Jadi kami ambil nekat untuk bermain semulalah dan tidak pedulilah. Okey, kami anggap mungkin orang tersebut adalah mungkin orang luar, tapi mereka hanya melihat kami bermainlah. So kami sambung semula. Dan gerombolan tersebut semakin lama semakin dekat dengan kami. Kami semakin risaulah dan kami berhenti main sekali lagi. Dan berkumpul semula dan kami tegur sekali lagi. "Bang, tolonglah bang, jangan masuk sekolah kami. Ini satu kesalahan. Jangan sampai kami repot dengan warden kami." Kami bagi amaran keras lah. Bukan macam-macam kami budak-budak zaman dahulu. Berani geng, berani. Okey. Tidak lama kemudian mereka berteriak. Wah, dia seperti macam meraung, macam bukan meraung lah, dia macam marah. Wah, begitu. Dan apabila mereka marah, mereka seperti mengangkat senjata di tangan kanan kiri mereka. Kami pelik. Saya nampak ketika itu saya nampak dengan mata saya sendiri jelas mereka seperti mengangkat senapang. So saya nampak saja mereka angkat senjata. Saya pun cakap dengan rakan-rakan saya, "Woi, diorang bawa senjata, lari." Apalagi kami terus, lebih kurang 20 orang kami pada masa tersebut. Lari lintang pukang, sampai selipar pun tinggal di padang tu. Biasalah budak-budak kan kalau bermain kaki ayam. Jadi kami lari. Nasib baiklah padang dengan asrama pada masa tersebut tidaklah jauh sangat, dan pada ketika itu asrama kami belum ada pagar. So kau boleh direct teruslah padang terus direct ke asrama. So kami berlari menuju ke bilik warden untuk memaklumkan kepada warden bahawa ada penceroboh datang sekolah. Kami berlari, dan saya nampak lagi masa kami berlari, bayang-bayang tu masih mengejar. Wow, ramai. Saya cakap, ini mesti orang luar ni. Ini mesti penceroboh. Dan pada masa waktu tersebut, kira macam gangsterism ni memang berluasa lah pada zaman tersebut. Kau geng kampung ini, memang berleluasa gangsterism pada masa tersebut. So kami tidak heran lah sekiranya ada gangsterism masuk menceroboh. Dan mereka mengejar kami sampai
menuju ke asrama kami. Dan bila kami tepat ke bilik warden, kami terus ketuk bilik warden kami. Pom 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 pom. Cikgu, cikgu, cikgu. Jadi warden kami terkejut lah. Dia cakap, ya apa kamu ni? Kenapa? Warden bertanya kepada kami. Kami pun beritahu, cikgu ada penceroboh di padang cikgu. Diorang bawa senjata cikgu. Kami tidak beritahu lah senjata apa, tapi kami nampak. So warden pun agak macam terkejut dan marah lah. Siapa menceroboh sekolah pada malam begini? So warden cakap, pergi panggil Pak Security. Kebetulan Pak Security masa itu kan baru lalu nampak kami. Jadi security itu kami panggil. Jadi security, warden dan warden panggil beberapa lagi pelajar-pelajar asrama untuk turun, untuk sama-sama pergi serang penceroboh tersebut. Jadi kami ramai-ramai pergi ke padang. Kami cari semula. Beranilah, sebab kami sudah semakin ramai. Ada Pak Security lagi, ada warden lagi. Apa kamu takutkan? So kami panggil semua. Woi, kami pergi padang semula. Mana kamu? Sini, maju ke depan. Bayang-bayang tu kami masih nampak. Mereka berkumpul di hujung padang. Kami tunjuk dengan warden. Tu warden. Warden pun yang, betul dia nampak. Jadi kami menuju ramai-ramai ke hujung sudut padang tersebut. Padang tersebut di sudut, jadi memang paling jauh daripada kawasan persekolahan lah. So apabila kami sampai ke sudut padang tersebut, bayang-bayang yang kami lihat tadi hilang guys. Hilang. Warden pun lihat, mana bayang-bayang tadi. Dan security apabila dia torchlight, dia tekan lampu sulu, bayang-bayang yang orang ramai tadi hilang. Kami pun pelik, mana? Kami pun pelik, mana orang ramai tadi? Kami, oleh kerana sudah ada warden dan security, kami berlari untuk cari kawasan tersebut. Mana orang tadi? Kami ke sana, kami cari di kawasan sini. Dan di belakang tersebut adalah semak dan pagar. Dan memang mustahil untuk orang lari keluar dari belakang pagar tersebut. So kami semua bingung, termasuk warden dan security bingung. Bayang-bayang yang kami lihat tadi hilang. Sudah masa tu semua yang ketika itu je semua yang bingung. Sampai warden cakap, betul ke kamu nampak ni? Seolah-olah kami mempermainkan warden. Masalahnya yang nampak tersebut bukan saya seorang, tapi ramai. Kalau seorang dua orang mungkin kita boleh pertikai lah. Tapi ini kalau sampai 20 orang yang nampak dengan mata dan batang hidung sendiri orang yang menyerang tersebut. Jadi sukar untuk warden pertikaikan apa yang kami nampak. Guys, memang seram ketika itu. Jadi kami berkumpul semula bersama warden dan security. Dan Pak Gad beritahu, warden, dia cakap dengan warden, ini bukan manusia yang dijumpa. Bila Pak Security cakap begitu guys, apalagi kami, bulu roma kami semua kembang. Dan warden kami pun sendiri mengakui. Dia cakap, yang kamu jumpa ni bukan orang. Bukan orang, dia cakap. Kami pun, mata kami masa semua besar dan saling pandang memandang. Sudah, warden sudah buat hal, Pak Security sudah buat hal. Dia cerita yang bukan-bukan pula. Dia cakap, apa yang kamu jumpa adalah hantu Jepun. Dan warden saya bagi tahu, memang padang tersebut merupakan tempat pengkebumian tentera-tentera Jepun. Saya pun tidak tahu sama ada kisah tersebut benar atau tidak. Tapi Pak Security, Pak Gad sendiri cakap memang kadang-kadang padang tersebut ada nampakkan entiti-entiti tentera Jepun. Dan warden saya sendiri cakap dia pernah nampak orang berkawat di padang tersebut, berkawat tentera Jepun. So kami pun yang masa satu terkejutlah, terkesima apabila dengar cerita tersebut. Dan taubat guys, kami bertaubat untuk main di padang. Dan itu merupakan menjadi satu kisah yang kata orang pengalaman manis lah, pengalaman manis bermain di padang pada waktu malam dan bertemu dengan tentera Jepun, hantu Jepun, bukan tentera Jepun, hantu Jepun. Jadi semenjak hari itu kami sudah tidak bermain lagi di padang tersebut pada waktu malam. Kami akan melakukan aktiviti yang lain lah pada free night. Jadi permainan lebih kepada hanya di kawasan asrama kami saja. So itulah dia pengalaman saya bertembung dengan hantu Jepun.
Sampai sekarang ia menjadi satu persoalan kepada kami. Apa yang kami jumpa di tengah padang tersebut? Jadi setakat itu saja kisah saya. Insya Allah video akan datang saya akan ceritakan pengalaman saya lagi. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.